Okey, Assalamualaikum Abang Hir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik ke? Khabar awak? Waras, sekarang saya cakap jauh tak boleh Sihat? jawab pula. Dah boleh sikit-sikit. Boleh. Bersemangat ya. Wes. Okey, insyaAllah kita hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang menonton di FB Live saya di Boom Talk Show. Ahlan wa sahlan. Terima kasih kerana menonton. Mungkin ada juga yang bukan beragama Islam. Selama ni saya ada banyak buat show dengan agama, bangsa dan agama lain. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Kalau nak share boleh tolong. Hari ini ada tetamu istimewa saya yang tidak lain bukan Abang Hir yang duduk sebelah dinding rumah saya. Okey brother, Tuan Hir, dan kita hari ini kita nak bincang sikit pasal buku yang ditulis oleh beliau. Jadi kita punya format ni, Abang Hir tanya apa soalan, secara amnya soalan pasal buku tu lah. Saya pecahkan pada 3. Mula-mula kita sembang santai dulu pasal Abang Hir sikit ke, apa Abang Hir buat sekarang. Lepas tu kita bincang sikit pasal buku tu, mungkin kita kupaskan mungkin dalam 10 perkara je kot yang mungkin saya pilih sikit. Yang selebihnya tu saya rasa elok diorang baca sendiri buku tu lah kan. Saya rasa insyaAllah dalam masa setengah hari, sehari pun boleh habis. Benda tu tak susah, santai, dan kebanyakan yang saya dengar feedback pun boleh dihabiskan dalam masa insyaAllah 1 hari pun mungkin boleh habiskan. 3 jam. 3 jam? Itu yang untuk yang speed reading macam Mahir. Dia kata satu nafas je. Okey. Okey, satu lagi untuk yang baru menonton. Abang Hir dalam minggu lepas dah birthday Yang ke berapa tu? 55. Ke-55, dah ke-55 dah boleh pencen Abang Hir. Itulah dia. Alhamdulillah. Seminggu sebelum pencen tu pun dah dinobatkan dapat anugerah juga saya dengar. Jadi atuk. Dah jadi atuk dah sekarang. Dapat cucu. Dah sekarang jadi atuk, daripada Abah jadi atuk. Anugerah ilahi, tahniah. Ilya, sihat cucunya? Alhamdulillah. Tidur. Lena tidur tu. Dia bangun nanti pukul 1 malam, 1 pagi. 1 malam tak apa. Dia sekarang atuk ni dia panggil. Atuk dengan datin ada sedia. Yang kita santai je macam Abang Hir, macam jiran sebelah rumah saya, dia memang suka kamu budak-budak. Kalau macam anak saya memang dia suka tegur, suka pegang. Alhamdulillah dapat cucu. Saya rasa dia kata masa sebelum buat talk pun dia kata itu satu ais sinar untuk Abang Hir, betul? Betul. Satu sinar baru. Sinar baru, betul. Satu sinar baru. Nampak Abang Hir pun kalau dia nak sendiri pun boleh. Masih muda dah. Masih gantang lagi orangnya. Tapi dia setia, insyaAllah. Okey Abang Hir, kita terus kita buat santai je, dan kalau ada nak bertanya, Abang Hir tengok Facebook ada staff Abang Hir tadi Matric Mat ID apa ni? Department of Architecture. Okey, AED. ED AED, Department Architecture. Okey. Abang Hir tak tengok Facebook live? Saya tak tengok. Okey. Saya tak tengok Saya terus pada Zoom. Kalau ada soalan you yang bacalah. Saya tak tengok. Saya bacakanlah Kita buat kalau bila ada orang bertanya tu saya terus lontarkan jelah. Okey. Secara amnya kita akan borak sikit-sikit pasal Abang Hir, apa Abang Hir buat sekarang. Nombor 2, kita cerita sikit mungkin sedikit pasal buku tu. Saya kalau boleh pada malam ni saya nak bacakan, nak tanyakan apa yang tersirat daripada apa yang tersurat. Yang tersurat tu dia boleh baca, dia kena beli buku. Yang tersirat tu kita nak cakap tahu cerita di sebalik cerita. Dan nombor 3 tu mungkin sedikit Q&A yang berkisar pasal buku tu lah. Di luar buku lah. Benda yang di luar buku kan. Sebab Abang Hir dalam buku tu dia banyak cerita di luar kotak kan. Jangan terlalu ikut kotak. Okey. Saya kata banyak jalan ke surga. Banyak jalan ke syurga, jangan fikir satu tempat dengan satu macam cara. Saya dengar kalau nak tengok yang buku ni, saya ada tengok itu Puan Zini dia ada share juga. Mungkin dia yang menuliskan buku ni, dia kata ada macam banyak 8 kotak. 1, 2, 3. Dia yang design buku ni, betul? Dia yang kotak. Dia kata ini lebih kurang macam
jalan-jalan kehidupan lah yang kita boleh pilih ke syurga, ke matlamat kita. And dia pun juga menggunakan editor untuk buku ni. Ya. Saya dengar dia punya apa tu? Dia punya ada di-sharekan video lah. Benda tu memberikan sedikit juga apa yang tersirat di sebalik buku ni lah. Saya rasa benda tu agak bermanfaat untuk kita bincangkan kemudian. Okey, kalau saya seterusnya, Abang Hir sekarang sibuk dengan apa sekarang? Apa jawatan Abang buat Hir? Mungkin untuk penonton yang tak tahu kan, dia tahu Abang Hir, mungkin ITBM, Abang Hir, mungkin UIA, tu banyak orang kenal lah. Sekarang ada Grab. Sekarang jawatan saya sekarang saya di Urus Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Saya mengetuai usaha tetap tersebut. Saya menjadi pegawai kerajaan secara kontrak sebenarnya. Kontrak 2 tahun. Dah setahun dah berakhir. Tinggal lebih kurang 9 bulan lagi macam itulah. Di samping itu saya juga adalah ahli lembaga pengarah Perbadanan Kota Buku sejak awal. Dan sekarang juga saya adalah pengerusi kepada IIM Education Group. Di bawah Universiti Islam Antarabangsa, dia ada 4 syarikat yang kita kategorikan sebagai syarikat berkaitan dengan pendidikan. International Islamic College, International Islamic School, IIM Educare dan juga IIM Consultancy. Saya mempengerusikan keempat-empat syarikat tersebut. Jadi itulah tugas saya. Sekarang ni kami di MBKM agak sibuk sebab kita sedang dalam usaha untuk mengendalikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur secara dalam talian yang akan bermula 9 Mac hingga 4 April. Ini tengah sibuk lah untuk mengendalikan perkara tersebut. Okey, itu dia. Pesta Buku atas talian, ini kali yang kedua Mahir, tapi kali ini dia kata kali yang terbesar. Betul? Dalam talian, okey. Tahun lepas dalam bulan Jun kami buat hanya 48 syarikat dan penerbit buku yang menyertainya. Tahun ini 136 syarikat yang akan menyertai Pesta Buku dalam talian tersebut. Jadi memang cukup besarlah sebenarnya. Okay, ada peningkatan lebih 3 kali ganda. Dalam 3 kali ganda. 3 kali ganda. Tahniah. So buku semua beli, saya tengok dekat situ beli kat Shopee je. Kan macam mana? Dia punya cara pembelian buku dia masa dia boleh dia melalui Shopee. Untuk Pesta Buku ni dia melalui Shopee. Okay. Kita joint venture dengan Shopee sebab Shopee adalah antara pengendali dalam talian yang agak efektif dan juga ke depan dalam soal perbukuan. Okey, buku Abang Hir ni juga untuk siapa yang tak tengok boleh dibeli di Shopee pun terus. Saya ada bagi link kalau perasan. Tapi kalau tak ada link pun type saja Grab Blue CEO, insya-Allah dia akan keluar. Dan tak silap saya penjual tu Nuha Books, salah seorang anggota Mabopa. Ada Nuha Book dan juga penerbit saya boleh juga melalui Yeza. Yeza pun ada juga. Tapi kalau yang malas tak pandai nak ke tu, boleh je PM kat saya. Saya akan boleh hantar juga. Boleh itulah, juga. nampak dekat Abang Hir pun boleh hantar personal delivery pada pada pembeli. Tak, dia macam ni. Dia kena ada gimmick. Promosi ni, menjual barang ni, dia kena ada gimmick tertentu. Saya selama hampir 11 tahun di ITBM, saya selalu mengalakkan orang jual buku, penulis kena jual buku, editor kena jual buku. Jadi kalau saya ada buku, saya kena buktikan bahawa saya boleh jual juga. Dan jual ni yang kita kena actually pelbagaikan. Sebab saya yakin dan percaya bahawa buku ni penting dan untuk menjadikan Malaysia negara maju, kita kena ada banyak buku dan untuk menjadikan kita manusia yang berguna, kita kena selalu membaca buku. Okey, terima kasih. Ada tadi komen daripada Malik Faisal Hifni salam from EC Bros. Proud of you brother Hir. Siapa tu? Malik Faisal ni sahabat saya, sama-sama bersekolah di English College. Dulu dia wartawan TV3. Sekarang dia jadi entrepreneur, usahawan dan I'm proud of you too bro. Kita tak boleh cakap banyak Malik kat sini.
pengacara kita MCKK. Dia lain sikit. Dia sekolah Melayu, kita sekolah orang putih. Kita English College, dia MCKK, sekolah Melayu. Okey, College Melayu. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan. Okey, soalan cepu mas. Ini soalan direct sebelum kita start apa-apa. Abang Hir, mungkin soalan orang tanya kenapa tulis buku. Mungkin Abang Hir boleh. Ini soalan basic nak tanya. Kenapa tulis buku? Kenapa tak tulis buku? Yang kedua, okey, bagus. Okay. Kenapa tak tulis buku? Yang kedua ialah saya selalu galakkan orang tulis buku. Sebab tu saya kena tulis buku. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang tak kamu lakukan? Saya promote orang tulis buku, jadi saya kena tulis buku juga. Okey. Yang ketiga, saya selalu sebut, ini selalu saya ulang. Kalau orang kata kenapa tulis buku, sebab saya tengok tradisi barat contohnya, kita tengok Winstead, Raffles datang, Swettenham datang ke Tanah Melayu, menjajah kita dan balik tulis buku. Kat sini dia tulis buku. Banyak orang tulis buku. Dan mereka ni sebenarnya bukannya orang besar sangat, bukan pandai sangat, bukan masuk universiti pun kadang-kadang. Clerk, GM, manager di estate, datang ke Tanah Melayu, tulis buku, tulis khazanah mereka. Dan itu melambangkan bahawa kita ada ketamadunan kita yang boleh dikongsikan oleh orang lain. Sebab tu saya fikir, untuk menjadikan masyarakat dan negara kita negara yang maju dan ada peradaban, salah satu tanda peradaban adalah dengan buku-buku yang ditulis. Sebab tu saya ingin menyumbang sedikit kepada peradaban bangsa saya dengan menulis buku. Okey, terima kasih. Itu dia dah menjawab soalan kedua dan ketiga. Itu mukadimah. Tak, itu yalah, bila kita tanya kenapa tulis buku, memang kalau kita suruh orang tulis buku, takkan kita tak buat apa yang kita suruh. Macam Allah memang benci pada orang tu. Abang Hir pun dah bacakan ayat Quran tu kot. Okey, yalah, kenapa tulis buku dan apa mesej yang cuba disampaikan sikit sebanyak. Abang Hir macam nak menyumbang sedikit lah ke ketamadunan bangsa ke dengan budaya Abang Hir cuba sampaikan. Satu benda lagi yang masa kita borakkan 2 minggu lepas masa jumpa Abang Hir tu, satu benda yang Abang Hir kata macam buku ni boleh jadikan macam sebagai satu business card. Macam kita boleh, satu benda macam saya memang duduk jiran sebelah tapi tak banyak yang saya tahu pasal Abang Hir. Macam sikit sebanyak saya ada sikit malu sebab orang datang daripada kawan, orang yang hebat-hebat semua datang, tapi saya tetap anggap Abang Hir macam Abang Hir. macam yalah, mungkin satu benda cara Abang Hir treat kami pun macam biasa, macam hormat biasa, tak ada terasa macam Abang Hir lebih. Jadi itu kami rasa macam bersyukurlah. Mungkin sikit banyak saya tak dapat menghargai lebih daripada apa yang sepatutnya. Bila tengok perjuangan apa Abang Hir buat dalam buku tu, saya rasa alamak, minta maaf lah Abang Hir kalau kita tak apa tu, tak appreciate you as how you should be. No. I'm just a normal human being. Saya bukannya tak ada apa pun. Syarul saya ingat saya sangat gembira kita jadi jiran yang macam tu. Tak ada lebih-lebih pun. Saya katakan hari tu masa kita sembangan Hafiz dengan Tok Wei kan. Kita sembang pasal buku ni. Saya kata buku will become a very good business card. Ya, business card. Sebab macam kita lah. Kita duduk sebelah. Kita sembang, hai Sarul, anak macam mana, kita sembang macam tu kan. Tapi macam you tak tahu apa dalam I pun tak apa tahu pasal you juga. Perjuangan you, jual macam mana, you ada book, you punya talk show, you bersembang dengan aktivis-aktivis antarabangsa yang saya tak tahu. But through books, sekarang you kenal saya lebih kan. You baca buku, rupanya macam ni. Ramai orang tulis bila saya cerita nota imbas CEO saya, saya bercakap dengan bekas staff saya. Dia kata, sekarang baru dia tahu kenapa saya buat macam tu. Masa saya buat, dia tak tahu. Tapi sebenarnya, masa saya buat pun saya tak tahu benda macam tu. Dah buat, refleksi, berjalan, bawa Grab. Ini branding rupanya. Kadang-kadang kita buat tu di luar sedar, tapi bila kita reflect balik, itu yang kita buat. Sebab tu buku boleh memberikan pandangan kedua kita terhadap sesuatu perkara yang kita lakukan. Bila kita menulis, it is a reflection. Hari itu kita buat macam ni, kita buat macam ni.
it is a good reflection to ourselves lah. Dan a good muhasabah tu. Okay, banyak peminat Abang Hei dah ni, mungkin anak-anak buah sekali ya. Mungkin kawan Syamsul Amri pun saya pernah tengok dia punya Abang Hei share kan, Abang Hei dia interview dengan dalam dia punya sabar kot Syamsul Amri ni. Buku sebagai tanda kepribadian seseorang. Itu UIA kat tu. Ya tahu UIA. Buka, ini semua geng UIA ni. Tak apa. Okey, kita pergi terus kepada isi buku lah. Saya cuba kita kupaskan apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Mungkin 10 je, kita nak bagi lebih. Diorang kena beli, baru tahu. Dan boleh tanya terus pada Abang Hei kalau nak tanya. Nak tanya sekarang tak ada masalah, boleh tanya terus. Dan insyaAllah saya akan masukkan sekali persoalan tu dalam kita punya diskusi santai ni. Okey Abang Hei, mungkin ada orang tajuk yang pertama Abang Hei dekat situ. Okey, dia ada tajuk ada 20 20 tu pun diselang-selikan untuk yang belum baca buku lagi. Dia ada satu dia cakap Grab Blues, cerita sikit sedikit coretan pengalaman semasa membawa Grab. Dan kedua tu ada sikit nota imbas CEO dicampurkan. Jadi dia punya jalan cerita tu tak terlalu berat. Kita santai dekat situ dan imbas sedikit pengalaman ataupun tip-tip yang guna ataupun benda-benda yang kita tak tahu tu. Jadi saya rasa benda tu sangat-sangat cantik lah. Okey Abang Hei, kalau yang tajuk yang pertama tu dia ada tulis malu tapi mahu. Mungkin ini antara persoalan mungkin orang tanya lah CEO, kenapa nak memandu orang lain Kenapa buat Grab tu je. Tak ada rasa malu ke ataupun macam okey yang untuk di luar sana, selain daripada saya pun buat Grab kat tu, saya pun mungkin lama dah 2 tahun. Baru je sekarang saya jual Abang Hei jual buku, saya jual baju pula sekarang. So Akal Klo tu salah satu sekarang saya punya majikan lah. Kalau kita tak bersyukur dengan majikan kita, saya rasa kita tak boleh bersyukur dengan Tuhan kita. Benda yang kita nampak kita tak bersyukur. Untuk benda yang kita tak nampak lagi kita tak boleh bersyukur. Itu pada saya. Abang Hei, okey, saya pun bawa selain daripada kita sana Jawa Johor, Jawa Muhyiddin, saya mungkin Jawa Zahid. Zahid Media bagian Datuk, apa lagi kita duduk sebelah rumah, mungkin berdua UIA. Mungkin boleh teruskan. Mungkin ada orang nak tahu juga kenapa bawa Grab. Itu soalan asas lah sebenarnya. Kenapa saya bawa Grab? Saya sentiasa percaya kalau kita nak pijak rumput, nak rasa tanah, kita kena buka kasut. Kalau kita nak mendalami, sebelum ni saya CEO. Bila CEO ni, saya dipandu. Saya pun pernah nampak kadang pemandu datang ke rumah saya, pergi. So kita duduk kat belakang. Kebetulan saya pun macam yang Syarul letak tu lah. Kereta Hellfire kan. Duduk belakang, rasa lega, rasa senang. Jadi bila kontrak saya sebagai CEO tidak disambung, dan juga saya ceritakan dalam prolog buku ni, saya ditawarkan satu kerja dan kerja tu tak datang. Untuk saya perolehi kerja yang mungkin sesuai dengan pengalaman saya secara cepat, tak mudah. Yang kedua ialah tentulah saya ada komitmen tertentu. Rumah belum habis bayar, kereta belum habis bayar. Sementara lagi, sewaktu kontrak saya tidak disambung, saya tidak bersedia untuk tidak bekerja. Maksudnya sebenarnya pada peringkat awal, ahli lembaga pengarah, menteri pendidikan, semua telah memberi sokongan untuk saya disambung. Jadi saya, walaupun saya rasa 11 tahun dah lama mungkin tak disambung, tapi saya masih berharap untuk disambung. Tapi saya tidak disambung. Itu ceritanya. Dan saya tahu 2 minggu lepas tu, sebelum tarikh saya tamat, tak banyak benda yang saya boleh buat untuk ITBM dan tak banyak persediaan yang boleh saya buat untuk diri saya. Cuma saya fikir pada waktu tu ada 2 sebab kenapa, yang paling penting lah kenapa saya bawa Grab. Pertama, saya tahu kalau saya bawa Grab saya dapat cash. Saya dapat tunai. Every day saya keluar saya dapat tunai. Itu yang paling penting. Saya faham kalau saya rajin keluar pagi lepas subuh balik pukul 7, berapa ratus saya akan dapat. Itu insya-Allah confirm. Sebab waktu tu pun bawa Grab pun not that bad. Yang kedua, arwah abah saya dulu pernah bawa peribet sapu. Saya panggil Pak Wanca dalam cerita ni.
Jadi saya nak rasa apa yang arwah abah pernah buat, dan saya fikir, saya pun tak sangka sampai dekat hampir setahun. Saya ingat saya bawa sebulan 2 bulan je. Rupanya nak tunggu kerja baru tu agak lama. So hampir setahun dah saya bawa Grab tu. Dan akhirnya lepas saya bawa Grab, saya balik, ada banyak cerita dan saya kongsikan di FB. Ramai pula yang suka. Bila saya cerita pasal kat FB je, alamak. Ramai peminat lah, suruh buat buku macam-macam. Jadi itulah kenapa saya buat Grab. Okey, terima kasih. Sedikit berkisar ya, daripada sebulan 2, selain mungkin bapak saya dulu ada buat juga Pak Wancar ke. Tapi masa tu dia bawa Nissan Vanette. Nissan Vanette. Jadi kadang-kadang dia nak ambil tu dia pusing dekat bus station tu, dia sementara lah kalau nak pergi jauh sikit dia tanya nak pergi Turintan. So dia bawa sekali. Masa tu saya pun ada Kadang-kadang masa kita kecil tu, of course kita tak faham kenapa dia buat macam tu. Tiba dia pergi kat sini. Kenapa dia tanya orang dekat bus stop tu? Mungkin kita tapi macam okey lah. Tapi bila kita dah tua sikit, kadang-kadang baru kita tahu macam mana susahnya mereka macam dia nak. Kadang-kadang kita sepelik, tak matematik tu macam tak masuk akal. Macam mana gaji besar tu, kita semua boleh masuk universiti. Boleh cukup makan. Kadang kita sekarang ni yang macam gaji besar pun, anak macam mana tu Abang Hir? Abang Hir dulu kata macam, kita pernah cakap dulu Abang Hir kata sekarang ni tak ada orang miskin. Tapi macam dia relatif sebab. Betul? Betul. Dia bukan macam absolute. Kalau kata, ya bukannya penuhnya miskin. Sekarang macam ni. Kalau sekarang lah kan, cukup makan. Tapi tak boleh pergi sekolah. Sebab tak ada gadget. Sebab sekolah kat rumah kan. Ini persoalan-persoalan yang membedakan kehidupan. Cabarannya berbeza. Dulu kalau kita kata tak ada duit, memang tak ada duit. Sekarang RM50 tu kita anggap tak ada duit. Sebab kalau kita pergi pasar, apa kita boleh dapat untuk RM50? Tak cukup untuk seminggu. Betul? Ini persoalan-persoalan yang patut kita lihat. Bawa Grab ni pada saya adalah satu cara untuk kita survive. And kita kena survive macam ni. Kita kena ada macam yang you sebut yang pertama tadi kan. Mahu tapi malu. Saya memang masa start bawa Grab tu memang saya rasa saya agak malu. Macam mana kalau orang kenal kalau saya bawa ni. Macam ni dia tanya, saya ada ramai, ada beribu anak murid saya di sekolah kan. Di UAE tu kan. Punya ramai orang, macam mana kalau dia kenal. Ditakdirkan Tuhan, dalam bab pertama saya cerita. Waktu tu saya lepas solat subuh kat masjid. Kita ada masjid baru kan kat UK tu. Lepas solat subuh, dapat ping, nak pergi KLA. Alhamdulillah. Orang perempuan yang ping. Saya pergi kat UK Perdana tu. Profesor Mansur Ibrahim. Dulu dia dekan di kuliah architecture kat UAE. Dan saya timbalan dekan yang selalu kami berhubung. Bersembang, kemasukan semua. Dia tengok saya bawa Grab. Dia gelak, saya gelak. Tapi the best part of it ialah bila saya masuk dalam kereta, saya drive all the way, kita bersembang daripada UK Perdana sampai ke airport. Dia pun tak bertanya kenapa saya bawa Grab. Saya pun tak ada rasa malu langsung. Kita bersembang tentang projek, apa yang dia buat dan sebagainya. Malah saya sempat jual buku saya yang sebelum ni pada dia. Dan akhirnya sebenarnya ialah soal malu itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. People don't give a damn to us pun. Sebenarnya orang tak kisah pun apa yang kita buat. Kita aja malu-malu sendiri. Yang kita rasa orang nak kata tak. Manusia ni sebenarnya dia ada dunia dia sendiri. Yang kita rasa orang nak kata kita, orang kata kita tak. Kalau dia kata pun waktu tengok sekejap je. Sebab tu kita sepatutnya tak kisah apa orang lain nak kata tentang kita. Yang penting kita sendiri. Kita nak buat apa? Kita jujur dengan apa yang kita buat, itu yang paling penting. Sebab kalau kita nak fikir apa orang kata, pertama ialah belum tentu orang kata. Belum tentu orang tu peduli pun dengan apa yang kita kata. Penat je kita fikir apa orang nak kata tentang kita. Okey, Alhamdulillah, itu satu perkongsian yang baik. Walaupun nampak senang, terus terang saya cakap, saya pun awal tu ada rasa malu juga. Walaupun saya seronok sebenarnya. Macam saya cakap kat wife saya, apa-apa pun memang kalau boleh benda ni saya nak teruskan. Itu satu
chance untuk kita bertemu dengan orang dan kita bercakap. Sampai saya jumpa ada seorang tu dia yang arrangekan Wimbledon punya tournament macam ATP Tour ni. Macam ambil pick up hotel tu, dia kata dia pun nak jadi Grab juga, dia kata. So bila kita borak, dia rasa dia seronok dapat jumpa orang. Dia macam Vanessa Williams apa semua yang Federer tu semua dia arrangekan. So bila jumpa dia memang suka lah. Dia kata so banyak benda kita borak lah, itu tak apa, sebab dia bagi tip apa semua kan. Betul, tapi saya rasa cakap tu memang senang, tapi kita ni memang hidup ni kita perasaan benda tu memang ada, benda tu wujud. Tapi kalau boleh kita challenge benda tu, satu benda yang agak susah sebenarnya tu. Abang Hir dah berjaya kan, dah tunjuk Abang Hir lagi dah tinggi kan, sebagai seorang CEO, sebagai seorang timbalan dekan, anak buah ramai kan. Benda tu memang ada. Apa orang nak kata tu. Sebab kita ni manusia, okay. Kita ada perasaan. Kita perasaan. Okey, baik, kita teruskan. Macam saya kongsikan, yelah, sebelum sekarang urus setia, lepas tu sebelum tu Grab, sebelum Grab ITNM, sekarang dah jadi ITBM. Mungkin boleh ceritakan sikit macam mana daripada UIA Management tu boleh mendapat tawaran sebagai CEO di ITBM. Sebahagian cerita tu ada di sana sini dalam buku betul. Red Blues. Okay. Cuma saya nak cerita sikit lah. Sebenarnya saya tak pernah berniat pun nak meninggalkan UIA. Saya suka UIA. Sebab saya belajar kat situ. You just imagine, antara jasa paling bagus pada saya tentang UIA ni ialah saya budak kampung yang tak pandai cakap orang putih, Sarul. Tiba-tiba saya masuk UIA, saya tak faham bahasa orang putih, diajar bahasa orang putih, saya pandai cakap orang putih, saya boleh pergi overseas, saya boleh buat present paper kat overseas. Just imagine, how lucky am I? Cakap orang putih kan? Okay. Dan saya tak ada pun rasa nak tinggalkan UIA dan sebagainya, sehinggalah ada satu tahap tertentu. Saya jadi timbalan dekan di UIA 12 tahun. 12 tahun jadi timbalan dekan, tak naik jadi dekan pun. Mungkin sebab saya tak ada PhD. Itu salah saya. Tapi I'm about to write a book, How to Survive as Number 2. Masa saya kat UIA, sehinggalah ceritanya pada satu hari itu ada bekas anak murid saya, Datuk Almizan Muhammad Ali. Dulu nama dia Almizan, sekarang Datuk lah. Almizan Muhammad Ali, dia pegawai khas kepada Menteri Pendidikan pada waktu, Datuk Isyamuddin. Dia tanya kat saya, Cik He, tak ada rasa ke nak tinggalkan UIA? Saya kata, dulu ada juga tawaran, tapi saya tak adalah rasa nak lain. Dia kata, ada satu jawatan kosong di ITNM. Dia kata, kenapa tak Cik He cuba? Dan bila dia offer macam tu, lepas tu KSU panggil saya, kita sembang dan akhirnya saya ditawarkan jawatan sebagai CEO di ITNM lah pada 2007. Jadi dan bukan saya tak suka UIA, but I think time for me to move on. Adalah sedikit faktor menolak kat UIA pada waktu tu, sebab bila you dah lama kat satu jawatan tu pun bukan semua orang suka you. Kan? Ada juga orang tak suka kan. Yalah. Dan saya ni pula satu benda yang saya tak tahu kelebihan atau kelemahan saya. Saya ni mulut tak ada insurans. Saya cakap apa yang saya rasa. Regardless siapa-siapa saja. Saya cakap kalau saya rasa benda tu tak betul, tak betul. Saya sentiasa jujur dengan apa yang saya nak katakan. Sebab tu saya adalah juga orang tak suka kan. Kat mana pergi pun macam tu. Akhirnya bila saya dapat tawaran jaga ITNM, saya tak tahu pun ITNM tu apa waktu tu. Tapi bila KSU panggil Datuk Tan Sri Zul lah waktu tu, waktu tu dia masih Datuk, dia panggil, dia sembang. Saya kata, it's a new thing, benda-benda yang tu. Dan bila saya ditawarkan, saya terimalah tawaran tersebut. Dan akhirnya, saya daripada timbalan dekan jaga kemasukan pelajar, saya menjadi CEO ITNM awal 40-an. Okay, ini nak bagi ada komen daripada Solihin. Dia kata untuk orang nak bagi nasihat pada mungkin banyak yang dekat luar tu yang sekarang mungkin tak ada kerja kan. Macam susah sangat nak dapat kerja. So apa Tuan Haji K boleh bagi sikit nasihat pada dia orang? Sebab tu saya buat Grab. Okay, sebab tu saya buat Grab. Saya suruh adik saya buat Grab pun bila dia tak ada kerja yang lain. Sebab pada saya kalau buat Grab ni kelebihan dia ialah you get cash. You dapat tunai. Dulu mungkin kita ada kenderaan, tak ada kenderaan, sekarang boleh sewa. Basically, dia akan memberikan tunai yang segera dan cepat.
kebanyakan kalau kita tak ada masalah kerja, kalau kita nak berniaga kita perlukan modal. Tapi bawa Grab ni modal dia sangat minimal. Berbanding kalau kita nak buat kalau nak buat kuih tu kena sedap. Tempat jualnya kena betul. Tapi kalau buat Grab ni dia agak mudah. Sebab tu itu jalan yang agak pada saya yang agak mudah. Yang kedua saya di samping saya bawa Grab, sebenarnya saya bawa benda-benda yang lain juga. Sebab yalah bayar rumah pun bukannya cukup kan. Rumah pun kalau bawa Grab, saya pula kereta waktu tu Wildfire. Bulan-bulan pun tahulah banyak Wildfire kan, tak habis bayar lagi kan. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kita perlu ada, sebab Grab ni kalau kita ada kerja lain pun Grab tu boleh mengisi kekosongan in between. Kita buat kerja lain macam you lah kan Syarul. You ada 2-3 kerja serentak kan. But in between, Grab is the best solution. Sebab tu Saudara Solihin, saya fikir bawa Grab best. Okay. Seronok. Saya lah. Okay. Saya suka sembang dengan orang kan. Ya. Yeah. Sama. Okay, tak apa. Terima kasih. Itu mungkin ada sikit pada saya. Nombor satu yang kita tak boleh, kita duduk diam. Itu memang saya tak boleh lah. Dia nak buat apa pun, buatlah kerja. Buat betul apa ya? Okay, macam tahu. Syarul dia memang tak boleh duduk diam. Kalau tak habislah tepi-tepi dia tanam pokok, dia banyak bukit, semua dia buat, saya tahu. Okay. Okey, lebih kurang. Tapi tak apa, kita kerja lah. Buat apa-apa. Janji halal pada saya tak ada masalah lah. Memang kadang-kadang tu tak cukup. Tapi kita, insyaAllah kita usaha rezeki tu akan datang. Satu benda yang ada satu set pesan kat Ustaz Azman. Dia kata 2 benda yang Allah jamin. Satu jodoh, satu rezeki. Ini kadang-kadang, kadang-kadang saya pun cakap je boleh. Tapi untuk kadang-kadang kita percaya benda tu agak antara percaya dan tak percaya macam kita nak usaha. Kadang-kadang kita rasa takut tu juga. Macam, banyak kali. Benda tu memang ada. Tapi ada setengah orang tawakal yang tinggi. InsyaAllah benda ni Allah. Tu mungkin saya tak kaya-kaya kot. Mungkin itu salah satu. Itu masalah saya lah. Tapi cuma satu yang saya percaya, saya setuju dengan Abang Ahir. Buatlah pekerja janji halal, jangan duduk diam. Itu ya. Betul Abang Ahir? Boleh? Betul. Abang Ahir cadangkan Grab. Saya pun suka Grab pasal kita boleh kita boleh stop, kita tak ada komitmen dekat situ. Kita nak buat, kita buat. Ada masa. Jadi masa kita tak terbuang. Itu saya sebenarnya sangat penting lah. Very flexible. Boleh cuba, cuma sekarang saya dengar dia kurang sikit lah semenjak PKP ni. PKP ni, turis tak ada semua tu memang susah sikit lah. Memang saya kesian. Jadi saya dah kerja ni, saya tak kacau sangat lah orang. Biarlah dia orang nak cari kerja dekat situ. Okey. Sebenarnya kat situ ada sikit cerita dalam cerita yang sebenarnya saya agak suka sikit. Macam Abang Ahir bila dapat panggilan daripada KSU tu, Abang Ahir tengah cuti. Betul lah. Dia kata tak apalah, lepas habis cuti baru datang kan, biasa. Banyak orang call situ. Tapi satu benda yang saya rasa macam saya suka macam yang bila dia punya pegawai khas, dia kata kalau KSU call biasanya kalau hari ni dia call, semalam dia dah kena datang, kena sampai. Jadi dekat situ tak tahu lah Abang Ahir, tapi saya suka dengan Abang Ahir lah. Macam untuk dia dapatkan Abang Ahir, dia sepatut kena ada sense of respect Abang Ahir. Dia nak Abang Ahir. Jadi dia kena respect Abang Ahir punya time, baru kita respect. Dia macam kena tuil lah. Kalau macam kita asyik ikut bosku kan, jadi dia macam kadang dia punya bos tu okey. Betul lah Abang Ahir? Abang Ahir pun dah jadi bos. Kalau orang bawah kita tak cakap tak boleh, kita rasa okey je lah. Betul tak? Tapi sebenarnya sempoi je. Tak betul. Sebenarnya KSU tak tahu pun dia cakap macam tu. Tapi Syarul, yang bercakap tu bukan pegawai KSU. Yang bercakap tu pegawai khas kepada Yang Berhormat Menteri. Okay. Bukannya pegawai KSU. Jadi itu bukan datang pejabat KSU. Itu datang dari pejabat menteri. Saya pun silap. Kesilapan saya ialah saya assume kalau orang nak bagi benda kat kita, takkan kita nak tangguh. Dia offering nak jadi CEO Syarul. Betul. Bukan kerja yang macam tu. I beg to differ bila dia kata tak, bukan dia cari saya. Saya patut cari benda tu. Kerja tu orang berderet bergaduh nak dapat kerja tu. Aku ni orang panggil untuk sembang benda tu, nantilah minggu depan with a wrong assumption. Because I thought the call is for something else. Sebab tu bila saya sedar bahawa no, I'm wrong. Saya
waktu tu jadi pensyarah UI gaji berapa banyak sangat. Saya naik bas, ambil bas, saya dah kat Kota Tinggi ambil bas malam tu, saya balik ke Petaling Jaya, esoknya saya pergi ke tu. Sebab pada saya, benda tu silap saya because I made the assumption. I should ask PA tu, kenapa call? But I assume waktu tu ramai orang nak jumpa sebab macam tu. Okey, betul. Masa tu Abang Hei Timbalan Dekan memang ramai orang macam-macam call ingatkan pasal nak masuk anak masuk universiti. So biasa tunggulah lepas masuk kerja baru jawab. Maksudnya saya belagak jugalah waktu tu. Tak. Okey. Kadang-kadang okey lah. Benda tu mungkin satu benda yang penting. Tapi tak apalah, dia kena respect Abang Hei juga. Macam tu lah. Of course apa yang tadi benda tu salah, benda tu satu position yang sepatutnya kita hormat orang nak bagi. Dan Abang Hei terus pergi jumpa. Saya rasa benda tu okey. Ada sikit Abang Aziz yang dia kata dulu dia bawa taksi, sekarang dia kata dah merudum. So dia pun kena bawa Grab juga, dia kata. Sian Abang Aziz. Abang Aziz sampai tadi ada je kat surau tu. Ya. Saya pun selalu ambil Abang Aziz kalau pergi ke airport. Ke airport kita kat sini. Kadang-kadang dia sub kat orang lain juga. Okey. Abang Aziz ni baik, insyaAllah dia selalu je dekat sana. Lepas tu, ini soalan nakal lah daripada Pok Su Surau. Tuan dia kata, Tuan Haji share sikit pengalaman menarik sepanjang bawa Grab. Ada pernah kena tipu ke? Ada kena goda lah, maklum dah kata Haji ni handsome lagi. Lagi handsome pada moderator katanya. Nampak muda lagi. Saya kena tipu, saya tak pernah. Kalau saya bawa penipu, saya pernah. Ini cerita, ada dua cerita lah. Okay. Rani ni tanya dua soalan kan. Pertama, ada kena tipu, tak ada. Tapi kena goda tu tak ada. Saya bawa penipu pernah, saya rasa. Ceritanya macam ni. Ada seorang ni datang, dia orang luar negara, Canada. Naik Grab, sebab waktu tu saya dah premium kan. So naik duduk belakang, bersembangan dia nak pergi ke satu office kat Jalan Tun Razak, tak jauh sangat. Masa bersembang tu dia cakap sembang-sembang, dia kata dia jual durian. Dia jual pokok durian. Saya tanya dia, lebih kurang dijual durian tu, pokok durian ni berapa lama boleh yield, boleh dapat hasil? Dia kata dalam masa 3 tahun. Saya tanya dia, where your plantation is? Your orchard, where? Dia jawab kat saya, somewhere near Kulai. Kulai ni kat Johor. Saya duduk Kota Tinggi. Sekolah kat Johor Bahru. Jadi saya tahulah kat mana Kulai tu kan. Jadi bila saya tanya dia tak boleh jawab kat mana tempat tu. Aduh, saya kata boleh juga ada orang macam ni. Saya rasa ni scam lah. Yalah. 1,000. Ya. 1,000 USD sebatang pokok. Main. Yalah, dia nak tipu dengan orang. Orang kampung kita banyak agak menonton ni, orang sebelah rumah pada Tok Wei, Hafiz Josh ada, Ustaz Mawardi pada, Zaki Solihin, Kak Chef Karim Hamdan, semua dia lah Jalan 5 ni ramai agak. Ada Dan Tomorrow pun. Ada Rani tanya ni, ada penumpang mabuk. Penumpang mabuk dalam kereta saya tak ada. Tapi saya pernah juga dapat penumpang tiba-tiba bila saya esok pagi saya cek dalam kereta ada botol bir. Saya tak perasan pun dia tinggalkan botol tu dalam kereta saya. Pernah. Tapi 3-4 kali juga saya bawa budak-budak muda yang nak pergi ke Zouk. Zouk kan dia punya kelab malam tu. Tapi bila dia masuk, grup masuk je, can we use your Bluetooth? Saya kata. Wah, saya ni tak pandai IT. Mana tak nak pandai-pandai Bluetooth semua. Dah dia nak Bluetooth. Dia buat, dia godek-godek. Dah tu berjoget-joget dalam wildfire saya adalah juga festival tu. Tapi biasanya saya balik rumah saya tak cerita kat isteri saya kalau itu berlaku. Saya diam-diam je. Kak Mai baik orangnya. Kita semua tahu. Okey, ini cerita tawaran dah habis lagi. Okey, satu benda yang suka masa dalam ini baru first point ni, baru masa masuk ITNM ni. Satu benda yang saya suka Abang Hei masa tengok benda tu, Abang Hei naikkan gaji pekerja. Gaji pekerja dan mungkin cantikkan fasad bangunan tu. Mungkin untuk
untuk menaikkan moral. Dari segi Abang Hei mantapkan dalaman, saya rasa Abang Hei, ini tip daripada Abang Hei yang tunjukkan. Abang Hei juga buat hubungan terus dengan pelanggan yang kat luar. Maksud saya dekat sini macam sastrawan negara yang saya difahamkan sebelum tu tak pernah dibuat dengan penulis ni. Dia adakan satu suai kenal, dapatkan maklum balas daripada mereka. Mungkin Abang Hei boleh ceritakan sikit. Dan saya dengar masa Abang Hei itu ada sikit pertemuan macam Abang Hei janji untuk sastrawan negara ni kena terbitkan 5 setahun. Dan sirat tu Abang Hei. Saya bukan orang, dan minimum 2 lah, dan selama tempoh tu mungkin dekat 100 jilid Abang Hei dah terbitkan dan promosikan sekali. Mungkin Abang boleh komen lah yang apa benda yang Abang Hei buat masa awal masuk tu. Saya membesar dengan dunia penulisan. Saya suka Pak Samad daripada zaman saya kecil lagi. Saya baca buku. Jadi bila saya masuk ke ITNM tu, saya yakin dan percaya sebab kalau kita di rumah penerbitan, yang penting yang kita kena jaga adalah penulis. Sebab tu saya buat pertemuan sastrawan ITNM dan sastrawan pada waktu tu. Pertama kali saya buat pertemuan, saya panggil semua sastrawan negara dan juga pemenang Sirat Award. Pemenang Sirat Award dia adalah satu anugerah daripada Raja Thai yang diberikan kepada penulis-penulis ASEAN. Setiap tahun ada wakil setiap negara ada. Jadi saya kumpulkan di situ. Jadi saya ingat sebelum-sebelum ni dah biasa dibuat. Bila pertama kali saya kumpulkan, saya ingat di Sri Pacific pada waktu tu, semua orang ucap terima kasih, tahniah. Pertama kali kami dikumpulkan satu majlis. Saya kata, wow. Saya tak tahu pun itu pertama kali dan sebagainya. Saya sebenarnya ada serampang banyak mata. Pertama, saya nak jumpa dia orang sebab saya suka dia orang. Saya suka Pak Samad. Kalau saya panggil, dia datang, best lah kan. Anwar Ridwan, semua nama-nama yang saya dah kenal sebelum ni dan dia orang tak kenal saya. Jadi saya sukalah jumpa-jumpa Lim Sweetin, Zain Kasturi, ramai orang yang memang saya suka, Faizal Tehrani, yang saya dah kenal nama awalnya. Jadi bila jumpa tu orang kata, first time. Waktu tu kerajaan memang bagi peruntukan. Jadi saya janjikan sebab untuk terjemahan, saya kata setiap sastrawan negara, kita akan terjemahkan paling kurang 5 buku dia ke pelbagai bahasa antarabangsa dunia. Dan untuk setiap pemenang Sirat Award, kita akan terjemahkan 2 buku mereka. Dan alhamdulillah kita berjaya buat perkara tersebut lah. Sebab saya yakin dan percaya bahawa salah satu cara untuk mengangkat negara kita dengan cara yang murah adalah dengan menterjemahkan buku penulis-penulis kita ke bahasa antarabangsa. Kalau kita nak bawa penari ke luar negara, sekali one troop 10 penari, berapa banyak bayaran yang kita patut bawa. Lodging tu, persembahan semua. Buku satu, berapa banyak kos yang kita bawa? Tak sampai 30,000 pun. Terjemahan dan juga penerbitan. Kalau nak bawa memperkenalkan Zapin lah contohnya ke Perancis, 30,000 tu untuk 3 orang je kot untuk dia punya kapal terbang dan juga tu. Dan kesannya takkan lama. Tapi kalau buku, dah ada dekat Perancis, dah ada dekat Frankfurt, dah ada dekat Beijing, dah ada dekat Tokyo, it will always be there. All the time. Sebab itu saya fikir benda yang kita lakukan lah, dan saya percaya dan itu boleh mengangkat darjat bangsa dan negara kita. Okey, terima kasih Encik Hei, itu betul okey. Okey, tahniah diucapkan. Okey, ini kita nak cerita Grab balik lah. Kita pusing-pusing Grab, cerita serius CEO. Ini kita masuk Grab. Encik Hei ada hantar seorang tu pergi hospital, bila dia tanya, bukan warga negara Encik Hei. Orang Cina kot, dan bayarannya hanya RM10 je untuk masuk di hospital HKL Yang benda tu satu benda, kalau orang yang biasa pergi overseas, dia tahu benda tu adalah satu, tak silap saya kalau macam dekat US ni. Dekat US kalau orang kat sana, kalau you tak ada insurans, you boleh mati tepi jalan lah. You boleh jadi bankrupt. Dan dekat US pun, macam ada saya dengar satu dokumentari tu pun, kalau macam kita biasa untuk pergi ke hospital daripada rumah dalam 200-300. Kalau dia orang tanya interview orang Europe pun ada 300. Dekat US boleh sampai 2,500. Mungkin lebih lagi kalau kat tepi highway. 2,500. Memang you boleh bankrupt. Jadi kalau ini satu benda saya rasa orang
tak tahu lah, dekat US pun masih lagi dia masih mungkin banyak dia kapitalism kot lah. Tapi kawan-kawan kita kat sini satu benda yang orang mungkin tak appreciate, semua orang boleh dapat yang dah ada universal apa tu, basic health tu. Memang semua orang boleh pergi, termasuk warga asing dengan RM10. Mungkin saya boleh ulahkan sikit untuk orang yang tak appreciate apa yang kita bagi pada warga negara dan bukan warga negara. Betul. Sebenarnya cerita tu waktu saya hantar dia tu, saya nampaklah orang tu hantar. Dia duduk kat flat kita. Flat dekat dengan kedai-kedai kat UK Perdana tu. Bila kita hantar, sampai sana saya letak dia, saya tahulah anak dia tak hantar semua. On the way balik tu saya hantar seorang misi sebenarnya ke dekat Cyberjaya. Dia yang beritahu saya kalau orang luar berapa banyak yang dapat. Dan sebenarnya pengorbanan bukan berhenti soal bayaran yang murah. Tapi how much we pay our nurses? Sebenarnya kerja dia orang ni kadang-kadang sampai 12 jam. Lebih 8 jam. Ini perkara yang sebenarnya Sarul dengar tak saya? Dengar. Clear. Okey. Dengar. Okey. Kenapa? Okey. Sekejap Tak okey. Okey. Sekejap saya punya earphone habis bateri. Okey. Sebenarnya pengorbanan kita ni bukan setakat kerajaan saja tau. Pengorbanan kita adalah dari sudut tenaga kerja. Nurse kita ni, jururawat kita ni yang jaga orang sampai malam tu, yang kadang-kadang kita marah dia orang, pesakit marah dia orang tu, but for me they are really underpaid dengan kerja, tugas, bebanan yang ada dan sebagainya. Dan sebenarnya pengorbanan tu bukan saja oleh hospital tapi juga tenaga kerja. Sebab tu saya fikir rakyat Malaysia kena sangat patut bersyukur. Syarul pernah duduk kat UK, saya pernah duduk kat UK. It's not, kalau kita nak jumpa doktor pun kena ada appointment baru boleh pergi kan. Kalau tak ada, kita tak boleh ketuk pintu dan tunggu je. Tak macam di negara kita. Itulah betul. Betul Mahir. Dekat sana masa saya mula sampai, kalau nak pergi tu dia buka sejam. Daripada 7 pagi sampai 8 pagi. Kalau kita datang 8 5 minit, lepas 1 minit dah tak boleh ambil, tak boleh queue lah. Datang esok lah. Lepas tu dah makin lama dia betul. Ramai kat orang datang dalam masa 1 jam tu dia so call pula. Masuk dia call tu yang boleh pergi, kata dia setkan 30 orang. Jadi 30 orang je lah. Selepas tu kena balik lah. Kecuali emergency boleh hantar hospital. Jadi kita rasa macam kadang-kadang bila kita dapat appointment kita ada 2-3 hari kita dah sihat dah. Macam apa benda ni lah. Macam nak dapat appointment tu memang susah. Jadi itulah satu benda yang kita appreciate. Kita demam terus pergi tu dapat. Satu benda lagi yang saya rasa dia orang nurse saya dengar macam daripada Grab juga. Kalau pergi Arab Saudi tu memang dia kata dia nak Malaysian punya nurse. Orang lain memang tak ada. Tak, satu mungkin ialah berhijab tapi kerja orang kita lembut. Orang kerja kita bagus. Dan dekat sana memang saya dengar gaji tak tahu belah ribu ke 20 ribu lah dan memang balik sini memang okey sikit lah untuk nurse. Tapi cuma satu yang saya nak tambah sikit, sebenarnya bukan setakat nurse Wahir. Saya pernah ambil doktor, saya dengar cara dia orang kerja ni. Saya rasa dah inhuman. Dia dah sampai dah kerja macam round the clock. Kalau macam tu. Dia tanya juga, dia kata banyak tapi doktor banyak tak dapat posting. Dia kata bukan dia tak nak bagi posting tapi macam mungkin duit takut. Jadi dia orang terpaksa kerja betul. Memang lepas tu kena ambil specialist, pakai duit sendiri, tak ada cuti, tak ada. Entah baik tapi saya rasa kalau macam Abang cakap tadi memang kita kena berterima kasih juga. Kalau pada saya apa yang betul-betul. Bukan pasal kita sokong kerajaan, betul lah. Betul. Ini apa ya? Kalau macam betul benda tu bagus, kita kena berterima kasih. Dia itu kadang-kadang cara nak tegur orang pun kena terima kasih. Jangan nak entam kan. Setuju. Itu cara kita, okey. Ini lagi satu ini, Poksu dia suka baca social media, tak nak baca buku. Macam mana orang macam ni? Macam nak tahu buku. Ini kita akan bincangkan di hujung. Nanti saya akan cerita cabaran masa zaman sekarang ni, salah satu cabaran.